Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita nak masuk kepada tajuk nisbah dan kadaran. Okay, nisbah dan kadaran. Yang mana untuk tajuk ni sebenarnya sangat ringkas, sangat sekejap je kita nak habiskan. Okay, kalau jom kita tengok sama-sama. Sebab nisbah dan kadaran ni bagi cikgu adalah tajuk yang paling senang lah sebenarnya. Okay, so kita tengok yang pertama. Kita nak kenal dulu nisbah tu macam mana, cara macam mana kita nak tulis. Okey, sebelum ni pernah tengok kan, pernah tengok yang ni kan. Okey, pernah tengok 1 titik bertindih 6. So macam mana kita nak baca benda ni? Okey, cara bacanya adalah macam ni, nisbah 1 kepada 6. Okey, cara tulisnya nisbah. Okey, nisbah 1 kepada 6. Okey, nisbah 1 kepada 6. Okey, nisbah dia tak ada tulis nisbah kalau dalam nombor kan. Jadi nisbah 1 kepada 6. So nisbah 1 kepada 6. Okey. Yang kedua kita tengok nisbah 3 kepada 2. Nisbah 3 kepada 2 macam mana kita nak buat? Nisbah memang tak ada tulis, kita buat 3 terus. Kepada tu kita gantikan dengan titik bertindih dan kita letak 2. Okey. So yang ni kita kena faham yang ni dulu. Sebab bila kita dah faham yang ni, insya-Allah lepas ni untuk jawab soalan nisbah senang sahaja. Baik, sekarang kita nak menulis dan menyatakan nisbah pula. Okey. So menulis dan menyatakan nisbah ni sangat senang sebenarnya. Kalau kita tengok dekat sini, okey, kita tengok dekat sini dekat gambar rajah yang cikgu bagi ni. Kita ada semua benda yang sama. Okey, semua benda yang sama. Kalau segi 4, semua segi 4. Kalau segi 3, semua segi 3. Kalau gula-gula, semua gula-gula. Macam tu. Okey. So, kita nak nyatakan nisbah ni. Yang pertama, bahagian belorik. Nyatakan nisbah bahagian belorik kepada seluruh rajah. Maknanya bahagian belorik ada berapa? 1. Okey, 1, 2, 3. So, kita ada 3 bahagian belorik kan? So, kita buat nisbah 3 kepada semua sekali berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 3 kepada 7. Okey. Macam mana pula nombor 2? Nombor 2 nyatakan nisbah bahagian tidak belorik kepada seluruh rajah. Okey, tidak belorik 1, 2, 3, 4. So 4 kepada nisbah 4 kepada 7. Boleh faham? So, senang je kan? Okey, senang je. Okey, yang ketiga, nisbah bahagian belorik kepada tidak belorik. Okey, belorik ada berapa? 3. So 3 kepada tidak belorik 1, 2, 3, 4. 3 kepada 4. Macam tu. Boleh faham? Okey, dan seterusnya bahagian tidak belorik kepada bahagian belorik. Terbalik je lah. Tidak belorik ada berapa? Ada 4. 4 kepada belorik ada 3. Okey, itu sahaja. Senang je kan untuk soalan nisbah dan kadaran ni. Jadi sekarang awak salin dulu. Lepas salin, lepas tu baru kita pergi kepada soalan-soalan yang seterusnya. Okey, seterusnya kita nak masuk kepada untuk penyelesaian masalah dalam tajuk nisbah dan kadaran ni. Okey. Okey. Kita baca dekat sini dalam satu peti ais ada 24 batang aiskrim. Okey, ada 24 batang aiskrim. Nisbah aiskrim Milo kepada aiskrim Oren. Okey, Milo kepada Oren ialah 3 kepada 5. So kita letak kat sini Milo. Okey, Oren 3 kepada 5. Berapakah bilangan aiskrim Milo dalam peti tersebut? Okey, dia nak bilangan aiskrim, dia nak aiskrim Milo. Okey, so macam mana kita nak jawab? Okey, yang pertama sekali kita keluarkan ni Milo kepada Oren. Okey, 3 kepada 5. Okey, so kita nampak dekat sini kan. Alright. So sebenarnya Milo kepada Oren ni dia ada berapa batang? Dia ada 24 batang aiskrim. Okey, dia ada 24 batang aiskrim. Jadi kalau dia nak Milo sahaja, macam mana kita nak buat? Senang sahaja. So jumlah Milo dengan Oren ni adalah 8, betul? Jadi apa yang kita nak buat? Kita akan buat macam ni. Untuk Milo sahaja kita akan buat 24 bahagi dengan jumlah ni 3 tambah 5 sama dengan
8 dan kita darabkan dengan Milo sahaja. Milo nak berapa? Milo 3 je kan. So kita akan darabkan dengan 3. So bolehlah jawab, senang sahaja. So macam mana kita nak menjawab? Kita tengok dalam sifir 8 ada tak 24? Ada. Okey, so ada, kita boleh potonglah 24 bagi 8. Okey, sini 1, sini 3. 8 darab 3 24 kan. Okey, jadi 3 darab 3 sama dengan 9. Okey, so sebenarnya bilangan aiskrim Milo adalah 9 batang. Okey, ini adalah jawapannya. Boleh faham? Okey, so kalau boleh faham, awak fahamkan dulu, lepas tu baru kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Baik, seterusnya kita nak buat soalan yang kedua pula. Okey, dia berbeza sikitlah daripada soalan yang pertama tadi. Okey, so kalau kita tengok soalan yang kedua ni, dalam sebuah kelas, bilangan murid lelaki ada 10 orang. Okey, bilangan murid lelaki ada 10 orang, lelaki. Okey, lelaki ada 10 orang. Nisbah murid lelaki kepada perempuan adalah 2 kepada 3. Okey. Lelaki, perempuan. Berapakah bilangan murid perempuan dalam kelas itu? Okey. So, macam mana kita nak buat sebenarnya? Alright. So, cara kita nak buat, kita keluarkan balik lelaki, perempuan. Boleh? Okey, lelaki, perempuan, dan kita masukkan lelaki 2 kepada 3. Betul? Dan dia bagi tahu tadi yang lelaki ada berapa orang? 10 orang kan? So kita buatlah per 10. Sebab lelaki sama dengan 10 orang. Perempuan kita tak tahu berapa. Yang ni kita tak tahu berapa. Okey, boleh. So cara macam mana kita nak dapatkan jawapan adalah kita tengok lelaki 2 ni nak pergi kepada 10, 2 darab berapa? Sama dengan 10. 2 darab berapa sama dengan 10? Ataupun 10 bagi 2. Tak kisahlah. Awak kalau nak ke bawah 10 bagi 2 ataupun 2 darab berapa sama dengan 10. Maknanya 2 darab 5. Betul? Jadi yang ni pun awak kena darabkan dengan 5. Boleh? Kalau tak tahu nak darab 5, awak bahagi 10 bagi 2 sama dengan 5. So yang ni awak kena darabkan dengan 5 untuk dapatkan jawapan. Jadi jawapannya adalah untuk perempuan sebenarnya 3 darab 5. So jawapannya adalah 15 orang murid perempuan. Okey. So senang, simple dan mudah sahaja untuk kita jawab soalan penyelesaian masalah ni.